Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasir bin Usman Isni. Mengambil bidang berada dalam bidang diploma pentadbiran perniagaan. Berada di SEM kedua. Nombor metrik D2031 2921. Okey. Baiklah, hari ini saya akan menguraikan dan merungkaikan isi-isi yang telah saya berikan berkaitan dengan tajuk kita pada tajuk tugasan saya, iaitu kenapa organisasi mengapa pengurusan adalah nadi bagi organisasi. Baiklah. Okey, sebelum saya sambung dengan lebih lanjut, perlu kita mengetahui bahawa pengurusan itu adalah, apa yang kita boleh lihat ialah sesuatu pengendalian atau penyelaan. Contohnya macam saya mengurus adik-adik saya semasa keluarga saya tidak berada di rumah. Jadi saya di situ betul-betul menjadi pengurus untuk mengurus adik-adik saya. Itu adalah maksud asas pengurusan. Okey. Contohnya kita boleh tengok perniagaan bertambah baik di bawah pengurusan pemilik yang baru. Contohnya pengurus yang lama mungkin menggunakan sumber manusia secara tidak efisien dan seterusnya, merugikan syarikat ataupun keuntungan syarikat tidak begitu baik disebabkan oleh ketidakcekapan seseorang pengurus itu. Jadi apabila perniagaan itu ditukar kepada pemilik yang baru, syarikat itu serta-merta berubah dengan lebih baik dan mampu menjadi satu syarikat yang berjaya dalam masa yang akan datang disebabkan oleh pemilik baru yang lebih bijak mengurus organisasi. Okey. Organisasi pula adalah satu bentuk carta di mana setiap pekerja, setiap orang yang ada di dalam organisasi tersebut pasti ada tugasan mereka tersendiri. Apa yang kita boleh lihat di sini, setiap orang yang berada dalam organisasi mesti ditetapkan di tempat yang betul. Jadi itulah sebab wujudnya manajemen, wujudnya pengurusan. Di sini maksud apa yang saya faham berkaitan dengan organisasi ini, kita boleh lihat satu contoh macam syarikat normal ialah satu proses penyelaras dan memperuntukkan sumber untuk melaksanakan rancangan. Contohnya macam organisasi, kita ada carta di mana yang paling bawah adalah pekerja bawahan, iaitu yang atas mungkin eksekutif, yang kedua manager, pengurus fungsian, yang ke atas adalah pengurus umum ataupun general manager. Okey. Apa poin saya yang boleh mengatakan pengurusan ini adalah nadi bagi sesuatu organisasi tersebut. Yang pertama ialah secara logik akalnya, setiap organisasi tersebut mestilah memerlukan pengurus. Tak kira lah, bukan sahaja organisasi, sesuatu benda yang pengurusan ini adalah sesuatu benda yang boleh dikatakan lumrah sesuatu perkara. Jadi bila anak ibu yang uruskan anak, ibu bapa yang menguruskan anak, jadi tidak hairanlah jika
mereka mengikut peran ini. Sama seperti syarikat pengurus yang menguruskan kerja mereka. Jadi jika apa-apa yang berlaku terhadap syarikat itu, mestilah pengurus yang bertanggungjawab sepenuhnya, bukan pekerja-pekerja bawahan. Bila sesuatu benda buruk berlaku, sesuatu benda yang tidak sepatutnya berlaku, pihak atasan akan mencari pengurus, baru mereka akan siasat dengan lebih lanjut terhadap pekerja bawahan mereka. Okey, apa poin saya ialah pengurusan ini adalah nadi organisasi kerana mereka dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber dalam sesuatu organisasi. Seperti yang kita boleh lihat, sesuatu organisasi itu mempunyai sumber manusia, bukan sahaja sumber manusia, mereka mempunyai pelbagai sumber yang sangat terhad. Jadi amatlah penting untuk mereka menggunakan sumber mereka dengan betul dan tidak membazirkan sedikit pun sumber mereka, kerana ini boleh memberi kesan yang buruk kepada syarikat. Jadi apabila pihak pengurusan ini kita mempunyai pihak pengurusan yang baik, maka mereka dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber dalam syarikat kita. Kesannya kepada syarikat kita, keuntungan mungkin lebih meningkat, ataupun pengurusan sumber manusia lebih meningkat, lebih baik daripada yang dahulu, serta penggunaan sumber-sumber yang lain seperti kewangan, teknologi, penyelenggaraan pelbagai barang di dalam syarikat mungkin dapat diselesaikan dengan lebih mudah dengan serta kos yang berpatutan. Jadi apabila syarikat itu mempunyai pengurusan yang baik dan kesannya memberi kos yang rendah, maka keuntungan syarikat akan meningkat. Bila keuntungan syarikat akan meningkat, visi sesuatu syarikat itu lebih senang untuk dicapai, kerana sebuah syarikat mempunyai visi yang lebih kurang sama, iaitu mendapat keuntungan, iaitu syarikat bermotifkan untung. Yang kedua ialah apabila sesebuah organisasi itu dapat mengoptimalkan penggunaan sumber yang disebabkan oleh pengurusan yang bagus, ia akan dapat mengurangkan penggunaan kos. Okay. Seperti yang saya kata tadi, apabila kos berkurang, maka pembelanjaan syarikat terhadap perkara-perkara ini berkurang. Jadi syarikat boleh menggunakan dana tersebut untuk melakukan penambahbaikan ataupun mereka cipta perkhidmatan ataupun produk-produk yang lebih baru yang dapat meningkatkan penjualan syarikat mereka. Jadi amatlah penting sebenarnya pengurusan yang baik ini kepada syarikat. Okey, yang ketiga, apa yang saya boleh lihat ialah apa yang saya boleh rungkaikan kenapa pengurusan yang baik ini adalah nadi bagi organisasi, yang mana organ pengurusan ini ibarat jantung. Jika kita mempunyai jantung yang baik, maka badan kita akan menjadi lebih baik. Tapi apabila kita mempunyai jantung yang tersumbat, kemungkinan untuk mati pun ada. Jadi samalah seperti syarikat, kemungkinan syarikat untuk jatuh ataupun bankrupt disebabkan oleh pengurusan yang buruk pun tinggi. Jadi amatlah penting untuk sebuah pengurusan itu, sebuah organisasi itu memastikan visi sebuah pengurusan yang baik itu memastikan visi organisasi dapat dicapai. Ini kerana visi yang telah ditetapkan adalah satu bentuk jangka masa panjang dan jangka masa pendek. Jadi pengurusan tidak lari daripada perkara ini, kerana apabila mereka meletakkan satu-satu misi ataupun mereka mestilah menilai dahulu, iaitu apa yang selalu kita dengar adalah SWOT. Apa itu SWOT? SWOT itu
itu sesuatu benda yang pasti dinilai dahulu oleh sesebuah syarikat oleh sesebuah pengurusan dalam organisasi sebelum melakukan sebarang visi, misi dan objektif, iaitu strength, kekuatan. Mampukah syarikat ini, kuatkah syarikat ini untuk mendapatkan visi mereka? Yang kedua, kelemahan. Adakah syarikat dapat mencatas ataupun mengelakkan kelemahan yang ada dalam syarikat mereka? Yang ketiga, peluang. Adakah syarikat ada peluang yang tinggi dengan menggunakan visi ini? Yang keempat adalah threat. Threat adalah halangan. Adakah syarikat mampu melawan ataupun mampu mengelak halangan yang akan diterima oleh mereka nanti berpandukan visi mereka. Okey. Yang kelima, apa yang saya boleh lihat, pengurusan adalah nadi organisasi kerana mereka membantu meningkatkan kebajikan orang ramai. Mungkin kedengaran seperti lari sedikit, tapi bila kita lihat balik, jika pengurusan yang baik memberi kesan yang baik kepada syarikat, ianya juga memberi kesan baik kepada orang ramai, kebajikan orang ramai. Ini kerana apabila syarikat telah mendapatkan keuntungan yang banyak, keuntungan yang telah ditetapkan ataupun keuntungan yang dapat disasarkan, mereka boleh menggunakan keuntungan itu untuk menyalurkan bantuan kepada orang-orang yang kurang berkemampuan. Jadi, bila mereka menyalurkan bantuan, ini juga perlu dilihat oleh pihak pengurusan, kerana pihak pengurusan yang akan menyalurkan bantuan tersebut kepada orang-orang yang memerlukan. Mana kata pihak pengurusan salah ataupun tidak cekap dalam mengagihkan kebajikan, mengagihkan bantuan kepada orang ramai yang berada dalam masalah, maka berlaku ketidak sama rataan antara satu sama lain yang menerima bantuan tersebut. Jadi pihak pengurusan juga sangat penting dalam organisasi untuk meningkatkan kebajikan orang yang susah, kerana mereka yang akan mengagihkan, mereka yang akan membantu dan memastikan barangan tersebut boleh dihantar pihak pengurusan. Yang keenam dan yang terakhir sekali, pengurusan memastikan organisasi tetap di misi yang betul. Seperti yang kata tadi, visi. Apabila visi telah ditetapkan, maka misi yang akan menolak syarikat untuk menuju ke visi mereka. Jadi pihak pengurusan yang telah diberi arahan daripada pihak atasan pasti akan memastikan organisasi melakukan misi yang telah disenaraikan. Jadi setiap pekerja diletakkan di tempat yang betul supaya misi syarikat dapat direalisasikan. Jadi kesimpulannya, pihak pengurusan adalah sangat penting kepada organisasi. Ini kerana secara asasnya tak ada pengurusan, tiadalah organisasi. Pengurusan yang baik memberi kesan yang baik pada organisasi. Pengurusan yang buruk akan meruntuhkan organisasi. Jadi kita mestilah, pihak pengurusan mestilah sentiasa menjadi yang terbaik untuk memastikan organisasi sentiasa berada di landasan yang betul dan memastikan syarikat tidak rugi serta dapat menggunakan setiap sumber yang diberikan dengan cekap. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.